Yang berhormat Datuk Isnin bin Haji Aliasni serta hadirin sekalian, nyanyian lagu Negaraku, Sabah Tanah Airku dan lagu PPD Beaufort bersama melakar kegemilangan. PPD Beaufort segera menuju wawasan dengan tekad dan azam para mencapai satu tujuan bersama. Jadi amanah di sini hasrat kami terpatri, amanah dijunjung berintegriti, ikrar dan janji di lubuk nurani tidak sekali kami mungkiri, tidak sekali kami mungkiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. Salam PPD Beaufort, PPD Beaufort the Great, bersama melakar kegemilangan.
Yang berhormat Datuk Isnin bin Haji Aliasni, Pembantu Menteri 1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, merangkap adun N32 Klias. Yang berusaha Encik Budri bin Haji Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Tuan Haji Lil Kipli bin Haji Kadir, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, merangkap Ketua Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Encik Zulkifli bin Abdul Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, merangkap Ketua Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Encik Muhammad Said bin Haji Awang Damit, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, merangkap Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Encik Benjamin bin Haji Atin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, merangkap Ketua Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Encik Asyari bin Majid, Ketua Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan, merangkap Pengerusi Pelaksana Perhimpunan Bulanan PPD Beaufort bagi bulan September tahun 2021. Turut yang berusaha Encik Awang Besar bin Syuran, Pengerusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah Cawangan Daerah Beaufort, Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Musli, Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Beaufort. Juga yang berusaha Ketua Sektor Psikologi dan Konseling, Sektor Pengurusan, para pegawai SIPPANES, pegawai SISC Plus, para penolong pegawai pendidikan daerah, pengarah College Vocational Beaufort, para pengetua cemerlang, pengetua, para guru besar, para guru, seterusnya anggota kumpulan pelaksana serta sidang hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke Perhimpunan Bulanan Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort bagi bulan September tahun 2021 dengan gagasan tema yang dipilih, Norma Baharu Pengurusan Pendidikan. Bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul walau bersua secara maya bagi menjayakan majlis yang cukup bermakna pada petang penuh berbahagia ini. Hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Sazwi bin Rosdam, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, pada hari ini kami bertemu dalam talian ini dengan penuh rasa kesyukuran di atas nikmat kesihatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan Perhimpunan Bulanan bagi bulan September 2021, anjuran Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan dan Sektor Psikologi dan Konseling PPD Beaufort pada petang ini, kami pohonkan Engkau permudahkanlah urusan kami agar perhimpunan ini berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, suburkanlah pada diri kami rasa cinta, kasih sayang, kegembiraan, rasa bertanggungjawab serta semangat saling menghormati sesama kami agar kami dapat memenuhi amanah dan menyantuni para pelanggan dengan tenang, dedikasi dan penuh keikhlasan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permufakatan dan persefahaman antara kami agar kami mampu merealisasikan slogan keramat
Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik, serta PPD Beaufort the Great bersama melakar kegemilangan. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahilah kami kekuatan dan kesehatan untuk terus menyumbang jasa bakti di mana jua kami berada. Peliharalah kami dari perkara-perkara negatif, fitnah, perselisihan dan dari segala kejahatan, serta dijauhi dari segala penyakit berjangkit ketika ini. Semoga kami merasa aman, tenang dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi kesejahteraan, jadikanlah pertemuan dalam talian kami ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana dan penyakit. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sazwi bin Rosdam atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang budiman, bagi membuka tirai acara majlis, dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Inci Budri bin Haji Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakannya kepada 10 terbaik. Salam Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort, PPD Beaufort the Great bersama melakar kegemilangan. Yang berhormat Datuk Isnin Haji Aliasni, Pembantu Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, yang berusaha semua timbalan pegawai pendidikan daerah Beaufort, ketua-ketua sektor, penolong-penolong pegawai pejabat pendidikan daerah Beaufort, pegawai-pegawai SIP Plus, SIC Plus, anggota kumpulan pelaksana PPD Beaufort, pengurusi PPSMS Beaufort, yang dipertua MGB daerah Beaufort, pengetua-pengetua, guru-guru besar serta wakil, penolong-penolong kanan, guru-guru serta sidang maya yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk bersama-sama menghadiri perhimpunan ini, walaupun secara maya, lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia yang sedang berhadapan dengan ujian Allah, yaitu pandemik COVID-19 ini. Saya mewakili seluruh warga pendidikan di daerah Beaufort ini ingin merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk Isnin kerana kesudian beliau untuk hadir bersama kita dalam perhimpunan ini walaupun dibuat secara maya. Ini menunjukkan kepada kita betapa prihatinnya wakil rakyat kita dalam membantu membangunkan dan mencemerlangkan landscape pendidikan di daerah yang kita cintai ini. Sudah tentulah kita berasa sangat bangga kerana beliau sanggup turun padang bersama-sama kita, memikir dan melihat sendiri bagaimana pahit maungnya perjalanan pendidikan kita sebagai pendidik dalam usaha kita mengangkat martabat pendidikan di daerah kita ini. Syahbas dan tahniah saya ucapkan kepada beliau dan didoakan agar beliau terus maju jaya dalam dunia kepimpinan pada masa akan datang. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada jawatan kuasa penganjur yang diterajui oleh sektor pentaksiran dan peperiksaan dan sektor psikologi dan konseling serta jawatan kuasa kerja yang bertungkus lumus untuk mengadakan segala persiapan penganjuran program perhimpunan kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Isnin kerana kesudian beliau memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pada hari ini. Sekian saja daripada saya dan saya dedikasikan tayangan slogan
PPD Beaufort Dia Great kepada semua pemimpin pendidikan di daerah Beaufort yang kita sayangi ini. Jadikanlah slogan dan etika kerja tersebut sebagai panduan bersama. Sekian, selamat maju jaya. KPM telah membuat ketetapan bahawa pembukaan semula sekolah dilewatkan sedikit ke 3 Oktober 2021. Dalam konteks ini, murid akan menerima Slogan Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort, PPD Beaufort The Great, bersama melakar kegemilangan, didokong oleh 8 etika kerja, iaitu B. Efficient, N. Utilize, Focus, Outcomes, Reward dan Teamwork. 8 etika kerja ini telah dicetuskan sendiri oleh Encik Budri Haji Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort. B. Dalam konteks ini, B bermaksud berkeinginan kepada sesuatu yang lebih baik dan memberikan pulangan kepuasan dalam diri, kumpulan, kelompok, organisasi, masyarakat dan kepentingan negara. PPD Beaufort menyahut misi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera, dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dalam usaha melaksanakan misi dan misi tersebut, PPD Beaufort bergerak di atas landasan Plan Strategik Organisasi 2020-2022 dengan menyambut Plan Strategik Organisasi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan diturunkan ke 65 buah sekolah di daerah Beaufort. Turut dijadikan panduan dan sumber kekuatan ke arah mensahirkan impian dalam slogan ini ialah PKPPD, SKPNG2, Data Raya PPD dan Dashboard PPD telah dijadikan alat pengukur untuk mengenal pasti isu-isu yang dijadikan jurang dalam Plan Strategik Organisasi. Seterusnya diterjemahkan kepada plan taktikal, plan operasi dan dilaksanakan dalam bentuk program dan intervensi. Efisien bermaksud kebolehan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan tahap kefahaman yang tinggi dan bersistem. Sebagai pengurus kepada mekanisme pendidikan, pemimpin pendidikan perlu efisien dan sinonim dengan pelaporan, mesyuarat, dialog prestasi, PLC, jadual-jadual, buku pengurusan,
rekod kehadiran, takwim, rekod pergerakan dan instrumen yang bersesuaian dengan persekitaran organisasi kerja masing-masing. Dalam dunia pendidikan, sudah pastilah destinasi akhir tanggungjawab warga guru ialah melahirkan generasi yang lengkap dengan kemenjadian selaras dengan keseimbangan dalam jasmani, emosi, rohani, inteleks dan sahsia seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Pemimpin juga perlu meningkatkan keberkesanan penggunaan ICT selaras dengan penggunaan budaya baru dalam pengurusan dan pentadbiran seperti online learning, webinar, Google Classroom dan sebagainya. Dalam sesebuah organisasi, seseorang pemimpin perlu mempunyai sasaran. Sasaran perlu tepat dengan cara pengolahan isu-isu yang hendak diselesaikan. Sasaran utama ialah isu dan jurang yang dikenal pasti dari PKPPD, SKPMG2 dan data raya. Dua dimensi sasaran yang perlu dipahami iaitu sasaran kepada personal untuk peningkatan kendiri dan kepada pemegang taruh. Utilize dalam konteks ini merujuk kepada penggunaan semaksimum mungkin segala peluang yang ada. Menggunakan kemahiran-kemahiran yang ada pada guru cemerlang, pemeriksa kertas soalan, SISC Plus dan SIP Plus. Sebagai pemimpin di sekolah, selain daripada menggunakan sumber-sumber yang dimaksudkan, pengetua dan guru besar juga hendaklah sentiasa meningkatkan kemahiran diri dalam kemahiran kreatif dan inovatif personal masing-masing. Sentiasa berfikiran jauh ke hadapan dalam konteks memajukan diri dalam ilmu pengurusan dan kepimpinan. Fokus. Pemimpin perlu mempunyai fokus dalam etika kerja. Dedikasi kepada fokus merupakan sesuatu yang perlu diselesaikan dengan hasil yang maksimal. Memberikan fokus kepada isu-isu kritikal berdasarkan analisis jurang dari data raya PKPPD dan SKPMG2. Fokus yang perlu dipahami ialah isu-isu kritikal dalam analisa jurang yang perlu diterjemahkan melalui PSO seperti kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, co-kurikulum, pembelajaran dan pemudacaraan serta kemenjadian murid. Fokus juga perlu diberikan kepada peranan personal masing-masing, fokus kepada arahan atasan dan fokus kepada tanggungjawab kepada warga organisasi. Untuk menjadikan kepimpinan yang baik, ciri-ciri berikut perlu ada. Sidik, jujur, menjaga pertuturan dan tidak berbohong. Amanah, dapat dipercayai, beraccountability, berintegriti. Tabligh, menyampaikan arahan. Dan fotana, cerdas, bijak serta ada orang. Outcomes. Keberhasilan menjadi satu faktor utama yang perlu dicapai oleh pemimpin sekolah. Keberhasilan bermaksud hasil atau pencapaian yang diperolehi setelah sesuatu program atau intervensi yang dilaksanakan. Keberhasilan biasanya dirujuk berdasarkan keputusan-keputusan, penilaian-penilaian melalui instrumen-instrumen yang digunakan. Pentaksiran PBD, penilaian sumatif, penilaian formatif, temu bual, kaji selidik, tinjauan lapangan, dokumentasi serta testimoni dan ditambah baik dari masa ke semasa melalui tindak susul ataupun
postmortem. Reward adalah sangat penting dalam membentuk organisasi yang sempurna dan mewujudkan suasana kesepahaman di kalangan warga organisasi. Reward bermaksud memberikan penghargaan yang boleh diterjemahkan dalam bentuk persijilan, anugerah, dana, sumbangan dan sebagainya. Reward bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan, paling tidak pun dengan memberi senyuman, anggukan, pujian, dan kata-kata semangat serta dorongan. Sama ada disedari ataupun sebaliknya, reward boleh memberikan kesan yang cukup baik dalam diri seseorang individu. Antaranya ialah mewujudkan kerjasama yang kuat, merasa dihargai, meningkatkan keyakinan, wujud perasaan disayangi dan dipunyai, wujud kepuasan diri, sentiasa berpikiran positif, dan meningkatkan semangat dan motivasi. Teamwork, kerjasama berpasukan menyebabkan organisasi menjadi mantap dan padu kerana setiap individu dalam organisasi bergerak melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Kekuatan organisasi bergantung sepenuhnya kepada kerjasama berpasukan. Lapang etika kerja menjadi keras dalam amal kerja yang perlu dibudayakan di kalangan pemimpin pendidikan di daerah Beaufort dalam usaha mencapai impian dekri dan kegemilangan pada masa akan datang. Tiada kejayaan tanpa usaha, dan usaha itu sebenarnya tidak boleh berhenti sekalipun telah mencapai hasil yang dikehendaki. Seperti mana kekuatan kotoran bukan dibina dalam masa sehari. Ayo, sama-sama kita menggembling tenaga, bergandeng bahu untuk mencapai segala impian kita. Insya Allah pasti akan berjaya. Terima kasih Yang Berusaha Encik Budri bin Haji Ahmad atas ucapan aluan serta ilham gagasan etika kerja dan hala tuju PPD Beaufort seperti intipati dalam video korporat yang ditayangkan itu tadi. Hadirin sekalian, kini tibalah kita ke acara yang kita nanti-nantikan, iaitu ucapan perasmian. Untuk itu, majlis dengan penuh hormat dan ta'zim menjemput Yang Berhormat Datuk Isnin bin Haji Aliasni, Pembantu Menteri 1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, merangkap Adun N32 untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan Majlis Perhimpunan Bulanan Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort bagi bulan September tahun 2021 pada petang ini. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Yang berusaha Encik Budri Haji Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Haji Jikadir, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Perancangan Jabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Saudara Encik Zulkifli bin Abdul Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Encik Ustaz Muhammad Said bin Ahmad, Badan Pegawai Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Encik Benjamin Atin, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembangunan Murid
Dewan Pendidikan Daerah Bofort, Yang Besar Encik Ashari bin Majid, Ketua Sektor Penaksiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Daerah Bofort, selaku pengerusi sambutan perhimpunan bulanan bulan September 2021 ini. Yang Besar Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Daerah Bofort, pegawai SIP Partner, SISC Plus, penolong pegawai Jabatan Pendidikan Daerah Bofort. Yang dihormati Encik Awang Besar Mensuran, pengurusi Majlis Pengetua Daerah Bofort. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin Muslih, pengurusi Majlis Guru Besar Daerah Bofort. Yang dihormati pengetua Guru Besar Daerah Bofort, para pendidik, ahli kumpulan pelaksana EKP, dan hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT karena dengan izin, dengan hibah kurnianya kita dapat berkumpul di majlis yang penuh bermakna ini, sempena dengan perhimpunan bulanan bagi bulan September Dewan Pendidikan Daerah Bofort pada tahun 2021. Saya dipahamkan bahwa setiap bulan perhimpunan bulanan ini diadakan dan dikendalikan oleh setiap sektor secara bergilir-gilir untuk menyampaikan maklumat dan info perfungsian dan perfungsian ilmu dan penghargaan atas peranan dan sumbangan yang ditunjukkan oleh warga pendidikan Bofort dalam organisasi untuk menjadikan anak-anak bangsa kita. Dan terima kasih atas daya usaha yang baik dan berterusan yang dijalankan oleh pejabat pendidikan daerah Bofort dalam mempertambatkan lagi dunia pendidikan ini di daerah Bofort. Makasih juga lah karena dalam perhimpunan kali ini saya telah jemput untuk bersama dalam perhimpunan bulanan ini bagi membolehkan saya melihat dan mengikuti aktiviti dan perkembangan pendidikan dengan lebih dekat. Walaupun dunia pendidikan ini telah lama saya tinggalkan, tetapi roh pendidik tetap terpahat di hati dan saya sentiasa mengikuti perkembangan pendidikan ini dari masa ke semasa. Karena pendidikanlah yang amat sinonim untuk kita mendidik dan mengangkat generasi kita untuk lebih berilmu, pengetahuan dan kemahiran yang boleh menjadi pelapis kepemimpinan pada masa yang akan datang. Untuk itu terlebih dahulu diucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pejabat pendidikan daerah Bofort PPD, khususnya kepada Encik Putri bin Haji Ahmad, Kepala Pendidikan Daerah Bofort, dan ahli jawatan kuasa pelaksana majlis perhimpunan bulanan ini, karena telah berdaya mengadakan majlis yang penuh bermakna kepada warga pejabat pendidikan daerah dan para pendidik dalam Bofort ini dengan cara menyentuh tentang tema perhimpunan bulanan bulan September dalam bait yang tidak asing ketika ini, yaitu norma baru pengurusan pendidikan, yang saya kira bermaksud bagaimana bentuk dan gaya pengurusan dalam bidang pendidikan dilaksanakan dalam norma baru ini. Kita sedia maklum bahwa banyak perubahan yang telah berlaku karena musibah pandemik yang bukan saja wujud di negara kita Indonesia, malah dunia keseluruhannya telah merubah semua keadaan, termasuklah bidang politik, sosial, dan ekonomi kita di seluruh dunia. Hal ini begitu jelas nampak juga dalam pengurusan dunia pendidikan. Kalau kita perhatikan salah satu keputusan terbesar yang diambil oleh pihak kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, yaitu menutup lebih awal sekolah-sekolah untuk murid-murid belajar secara bersemuka dan menyusun perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang dibuat di rumah yang dikenali dengan akronim PDPR atau pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Saya harap saya tidak tersilap sebut. Kerjaan kita mengambil langkah menutup sekolah-sekolah ini bukanlah karena suka-suka,
tanpa memikirkan tentang kesan atau keputusan yang dikeluarkan. Segala keputusan yang dilaksanakan oleh kerajaan sudah tentulah mendapat persetujuan selepas perbincangan dengan pihak-pihak berkuasa yang berkaitan dengan penyakit berjangkit yang tidak dijangkainya. Satu persetujuan atau keputusan bagi isu-isu penting seperti ini dibincangkan dalam jawatan kuasa yang dibentuk bersama dan dengan Kementerian Kesihatan Negara atau KKN dan Majlis Keselamatan Negara (MKN). Keputusan ini dibuat sudah pasti dengan memikirkan dan mempertimbangkan rasional, kesan, dan hasrat untuk menjaga keselamatan demi kebaikan semua pihak yang memastikan rantaian penyakit COVID ini dapat diputuskan. Sehubungan dengan itu, saya juga yakin dan percaya bahwa tuan-tuan sebagai warga pendidik yang juga mempunyai pertimbangan yang sama dalam menjalankan atau melaksanakan apa juga bentuk pengurusan pendidikan dalam norma baru ini. Tahniah kepada warga pendidik yang begitu gigih berusaha melaksanakan pengurusan pendidikan dengan baik dan guru-guru yang sentiasa menunjukkan kesungguhan memberikan pendidikan secara maya kepada anak-anak kita untuk mengikuti kelas dengan cara apa sekalipun, baik menggunakan Microsoft Teams, Facebook Live, Google Teams, maupun aplikasi yang lain, termasuklah interaksi berbagai aplikasi chat untuk berbincang dan menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak pada hari ini dari lokasi atau dari rumah masing-masing. Tidak dapat dinafikan banyak halangan dan rintangan yang kita dengar menjadi bual bicara, seperti akses capaian talian internet yang kurang memuaskan, dengan masalah murid dalam golongan B40 yang berfungsi gadget dengan ibu bapa, murid-murid yang ramai adik-beradik berfungsi satu telepon bimbit saja, dan kemahiran guru-guru dalam sistem pendigitalan, khususnya guru-guru yang senior, memang menjadi satu kesukaran kita dan menjadi isu dalam menghadapi kehidupan norma baru ini. Walau bagaimanapun, kita bersyukur juga kepada norma baru ini sebenarnya membawa hikmah yang begitu besar, yang telah membuka pemikiran semua pihak untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik. Umpamanya, bagi para pendidik yang kurang mahir dalam sistem pendigitalan, telah mulai berjinak-jinak dengan sistem komputer, internet, dan aplikasi yang ada. Tetap gigih memanfaatkan maklumat ini di ujung jari dan sentiasa memastikan murid hadir dalam PDPR, walaupun dalam mood yang pelbagai, tertumpu atau terbeza. Hal ini sudah tentu dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran guru-guru kita. Hadirin yang saya hormati sekalian, kerjaan telah membuat perancangan dan melaksanakan bantuan kepada gulungan-gulungan yang terkesan dengan pandemi ini. Sebab itu kita lihat dalam peruntukan yang disalurkan oleh Bantuan Prihatin Nasional, antaranya untuk membantu keluarga B40 dengan memberikan bantuan untuk membeli gadget dan peruntukan data bagi melalui murid yang terlibat. Maka akses capaian juga telah dibincangkan dan dirancang untuk menambah kapasiti capaian internet di semua lokasi, termasuklah bidang pendalaman di negeri Sabah. Walaupun berlaku peralihan kerajaan, namun misi kerajaan tetap sama, yaitu memastikan rantaian wabak COVID-19 ini. Malah dalam RMK ke-12 atau perancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah merancang peruntukan sebanyak RM9 900 bilion bagi melaksanakan rancangan Malaysia ke-12 seperti kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Peruntukan plan 5 tahun negara diturunkan untuk menangani
situasi semasa COVID-19 ini. Untuk tahun ini saja peruntukan sebanyak ringgit Indonesia 69 bilion daripada rancangan misi ke-12 untuk menangani kesan pandemi ini yang memberi kesan yang besar kepada ekonomi. Jadi kebanyakan sumber disalurkan untuk langkah melawan pandemik, kerana bagi kerajaan nyawa rakyat adalah sangat penting. So diharapkan peruntukan ini akan sampai dengan baik ke kawasan dan daerah kita ini. Saya berjanji untuk memastikan peruntukan yang sepatutnya dapat disalurkan sebanyak mungkin serta penambahbaikan capaian yang di sekolah-sekolah khususnya dalam bagian Beaufort ini akan diambil tindakan yang segera. Saya yakin dan percaya bahawa banyak urusan pendidikan yang dijalankan pada hari ini telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada tuan-tuan atau tuan-tuan dan puan semua dalam penyesuaian pengurusan mengikut situasi norma baru ini. Daya usaha yang gigih dan baik daripada tuan-tuan dan puan merupakan kerjaan bagi semua pengurusan pendidikan dan kelangsungan serta kelestarian pendidikan di Sabah ini, khususnya di daerah Beaufort ini. Jadi diharapkan usaha murni ini akan melahirkan generasi yang tidak ketinggalan dalam arus globalisasi pada masa akan datang. Dan itu sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin menyeru kepada semua para pendidik, tuan-tuan dan puan, agar sentiasa berganding bahu dalam memastikan pengurusan pendidikan ini dijalankan dengan baik demi kelestarian pendidikan walau dalam apa keadaan sekalipun. Marilah kita mematuhi apa juga SOP yang diberikan oleh IMKN dan KKN agar kita sama-sama dapat memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini dengan baik, kerana tuan-tuan dan puan merupakan barisan hadapan ataupun frontliners, seperti juga warga kesihatan dan pertahanan yang menjadi warga negara, menjadi wira negara yang kini bertarung di medan perang dengan musuh halimunan. Dengan kesungguhan dan kepekaan kita terhadap situasi ini, insyaAllah kita pasti akan menang. Kita jaga kita. So, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya saya meresmikan Majlis Perhimpunan Bulanan Pejabat Pendidikan Beaufort secara maya ini dengan resminya. Sekian, bila tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Isnin bin Haji Aliasni, Pembantu Menteri 1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap adun N32 atas ucapan peresmian itu tadi. Sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan dari kami Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort, acara petang ini diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada Yang Berhormat Datuk Isnin bin Haji Aliasni, Pembantu Menteri 1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap adun N32. Mari kita saksikan. Demikianlah tadi simbolik penyampaian cenderahati kepada Yang Berhormat Datuk. Sekali lagi, sekalung penghargaan terima kasih Yang Berhormat Datuk Isnin bin Haji Aliasni, Pembantu Menteri 1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap adun N32. Sidang hadirin sekalian, perhimpunan pada petang ini diteruskan dengan sesi perkongsian. Dengan ini, marilah kita sama-sama saksikan tayangan video pendek Kemurungan Derita dalam Senyap.
Jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Haja Kamsi alias Kamsia binti Adil, Konselor Pendidikan Daerah, di atas penyediaan video yang cukup bermakna sebentar tadi. Ada ruang dan waktu, moga kesempatan perkongsian seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Terima kasih sekali lagi. Sebagai tanda penghargaan atas kecemerlangan dan komitmen warga kerja pendidikan, sama ada di peringkat sekolah maupun di peringkat PPD, Beaufort, acara pada petang ini diteruskan dengan penyampaian sijil, penghargaan dan watika pelantikan kepada setiap penerima.
Majlis mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua penerima sijil penghargaan dan watika pelantikan pada petang ini. Semoga para penerima dan juga seluruh warga kerja, pejabat pendidikan daerah Beaufort terus beraspirasi dan komited cemerlang dalam menggalas amanah yang diberi dengan penuh berintegriti. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum acara petang ini berlabuh pergi, majlis ini kita serikan juga dengan sambutan hari lahir bagi pegawai dan staf di PPD serta pentadbir sekolah yang lahir pada bulan September 2021. Mari kita sama-sama saksikan tayangan slide video. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu, semoga bahagia kan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Selamat hari jadi, happy birthday kepada semua pegawai, warga guru iaitu kalangan pemimpin sekolah serta staf AKP yang lahir pada bulan September tahun 2021. Semoga panjang usia, sihat sejahtera dan terus dilimpah rezeki melimpah ruah. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, Perhimpunan bulanan bagi bulan September 2021 kini sudah berada di penghujung acara. Maka dengan ini, majlis mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua jemputan yang hadir menyerikan majlis ini dan tidak dilupakan seisi warga kerja yang telah mencurahkan keringat menjayakan majlis ini. Terbenam mentari di waktu senja, indah memikat pandangan mata. Menyusun jari di akhir bicara, salah dan silap maaf dipinta. Salam hormat, salam PPD Beaufort. PPD Beaufort The Great bersama melakar kegemilangan. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.